Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sentiasa ceria, sihat bersama keluarga masing-masing. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan murid Geografi tingkatan 3 iaitu bab 3, pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Sebelum itu, cikgu ingin memperkenalkan diri. Cikgu Aris Fazilah bin Harun, guru cemerlang geografi dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris, Petra. Jom murid-murid, kita akan mengetahui apakah standard kandungan 2.1 iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, mengenal pasti faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Seterusnya, yang kedua, menghuraikan faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Murid-murid, dunia kita kaya dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Tetapi ianya berbeza antara negara dengan negara lain. Jom murid-murid, marilah kita belajar kenapakah perbezaan tersebut. Bagaimanakah faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim boleh mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, jom murid-murid, kita akan belajar apakah faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Tahukah murid-murid terdapat 4 faktor? Yang pertama, bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Marilah sama-sama kita melihat faktor pertama, bentuk muka bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan bentuk muka bumi, murid-murid? Bentuk muka bumi merujuk kepada kepelbagaian, ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Ianya terbahagi kepada 3, murid-murid. Yang pertama, tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut. Faktor yang kedua, saliran. Saliran merujuk ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Baiklah murid-murid, cikgu akan membincangkan faktor yang ketiga iaitu faktor tanah. Apakah yang dimaksudkan dengan tanah, murid-murid? Tanah merujuk lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada 2 bahan iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan organik? Bahan organik terhasil daripada perebutan sisa tumbuhan dan bangkai haiwan. Manakala bahan bukan organik terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan luluh hawa. Proses perebutan sisa tumbuhan, bangkai haiwan dan batuan dalam jangka masa panjang akan menghasilkan tanah, murid-murid. Jadi tanah yang berbeza akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar juga berbeza di dunia. Faktor yang terakhir ialah faktor iklim. Apakah yang dimaksudkan dengan iklim? Iklim merujuk kombinasi beberapa elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Dalam topik ini, cikgu akan membincangkan iklim terpilih sahaja iaitu iklim gurun panas, iklim monsun tropika, Laurentia dan Siberia. Cikgu akan menghuraikan faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Faktor yang pertama iaitu bentuk muka bumi.
Seperti mana yang cikgu beritahu tadi, bentuk muka bumi ialah terbahagi kepada 3, iaitu tanah pamah, yang kedua tanah tinggi, yang ketiga pinggir laut. Apakah perbezaan tanah pamah dengan tanah tinggi, murid-murid? Ya, dari segi ketinggian. Di mana tanah pamah kawasan yang rendah, iaitu kurang daripada 180 meter dari aras laut. Manakala tanah tinggi, kawasan yang tinggi, iaitu melebihi daripada 180 meter dari aras laut. Apabila kita menyebut lembangan, dataran, delta, itulah tanah pamah, murid-murid. Dan apabila kita sebut banjaran, gunung, bukit, itu dikenali sebagai tanah tinggi. Bagaimana pula pinggir laut, murid-murid? Okey, pinggir laut ialah bentuk muka bumi seperti pantai berpasir, pantai berlumpur, pulau dan paya air masin. Cikgu akan menghuraikan secara mendalam bentuk muka bumi yang pertama, iaitu tanah pamah. Di manakah terletaknya tanah pamah di dunia, murid-murid? Ya, tanah pamah yang pertama banyak terdapat di Malaysia, yang mana tanah pamah ini ditutupi oleh hutan hujan tropika. Kenapa dipanggil hutan hujan tropika, murid-murid? Kerana keletakannya berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Apakah tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sini? Iaitu pokok meranti, jelutun, cengal, merbau dan seraya. Dan kawasan tanah pamah ini telah menjadi habitat semula jadi berbagai hidupan liar seperti gajah, harimau, badak sumbu, monyet, arnab dan lain-lain lagi. Okey, murid-murid boleh rujuk pada peta yang cikgu paparkan, di mana keletakan hutan hujan tropika ini banyak terdapat di Malaysia. Selain di Malaysia, murid-murid, kawasan tanah pamah juga terdapat di Amazon, Brazil, yang mana ditutupi oleh hutan hujan tropika. Kenapa Brazil juga terdapat hutan hujan tropika, murid-murid? Kerana Brazil adalah sebuah negara yang berkedudukan hampir dengan garisan khatulistiwa. Apakah nama tumbuhan yang terdapat di sini, murid-murid? Ya, iaitu pokok wimba, Brazilian mahagoni, lafuna, ficus dan getah. Kenapa getah terdapat juga di Brazil, murid-murid? Ya, sebab getah juga sesuai berada di Brazil kerana berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Mungkin murid-murid pernah belajar sejarah. Getah berasal daripada Brazil, kan? Ya, berasal daripada Brazil. Okey, kawasan tanah pamah di sini telah menjadi habitat kepada hidupan liar seperti puma, jakua, anaconda dan ikan piranha. Mungkin murid-murid biasa dengar nama ini, puma, jenama kasut, kan? Okey, jakua, jenama kereta, dan anaconda mungkin murid-murid biasa melihat dalam filem ataupun video. Dan ikan piranha ialah ikan yang sangat bahaya kepada manusia dan juga haiwan lain. Manakala tanah pamah juga terdapat di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India, Bangladesh, dilitupi oleh hutan monsun tropika. Apakah nama pokok yang terdapat di sini, murid-murid? Iaitu pokok jati, pokok cedana, pikado, dama, mahagoni, teak dan sal. Okey, selain daripada itu juga, tanah pamah juga terdapat di tasik Great Saint Laurent, Kanada. Tetapi kawasan ini dilitupi oleh hutan konifer. Bagaimana bentuk hutan konifer? Mungkin murid-murid pernah lihat berbentuk daun tirus, kan? Okey, apakah tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sini? Iaitu pokok pine, spruce dan cedar. Dan di sini juga terdapat hidupan liar seperti beruang, moss, burung hantu dan lain-lain. Okey, ini ialah contoh-contoh kawasan tanah pamah yang terdapat di dunia. Yang pertama, dataran Manchuria.
Yang kedua, lembangan Kongo. Yang ketiga, lembangan Ganges Brahmaputra. Yang keempat, lembangan Murray. Dan yang kelima, dataran Siberia Barat. Ini adalah merupakan contoh-contoh kawasan tanah pamah yang utama di dunia. Seterusnya murid-murid, bentuk muka bumi yang kedua iaitu tanah tinggi. Cikgu tak sebut tadi kan, tanah tinggi ialah melebihi 180 meter dari aras laut. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan ini berbeza di antara satu sama lain mengikut ketinggian, biasanya 1200 meter dari aras laut. Dan tumbuhan yang terdapat di kawasan ini terdiri daripada pokok bantu, rendah dan merenet seperti oak, laurel, palma, paku pakis, lumut dan kulap air. Dan hidupan liar yang terdapat di sini seperti kapi gurun, tupai, serigala dan ilama. Jom murid-murid, marilah sama-sama kita melihat perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Keroka dengan banjaran Himalaya. Okey, di manakah terletaknya banjaran Keroka, murid-murid? Ya, terletak di negara Malaysia. Manakala banjaran Himalaya terletak di negara Nepal. Tahukah murid-murid, banjaran Himalaya ini merupakan banjaran yang tertinggi di dunia. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di banjaran Keroka. Yang pertama iaitu Rhododendron buzzifolium, lumut, kulap air, paku pakis, periuk kera, orkid dan halia. Manakala di banjaran Himalaya seperti mulberry, lumut, kulap air, birch, cedar, Himalayan pine dan juniper. Dan apakah perbandingan pula dengan hidupan liar? Iaitu tupai tanah Gunung Borneo, summit red, white-head trogon, beruang matahari atau juga dikenali sebagai beruang madu, katak puru Kinabalu, leopard cat dan binturun. Manakala di banjaran Himalaya seperti Eurasian brown bear, Asiatic brown bear, Himalayan sloth, snow leopard, rhesus monkey, Eurasian kingfisher dan yak. Okey, baiklah murid-murid, setelah kita pelajari tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di kawasan tanah pamah dan juga di kawasan tanah tinggi, marilah pula kita pelajari tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di kawasan pinggir laut. Sebelum itu, cikgu ingin menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kawasan pinggir laut. Kawasan pinggir laut adalah merupakan bentuk muka bumi yang terdiri daripada pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya air masin. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini ialah tumbuhan yang tahan daripada angin dan juga air laut seperti semak samun, bintangun laut, jemelan laut, mengkuang laut, pokok bakau, pokok kelapa dan tapak kuda. Manakala hidupan liar yang terdapat di sini seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan uman-uman. Okey, baiklah murid-murid, cikgu akan membawa murid-murid ke lokasi hutan pantai di negara-negara terpilih seluruh dunia. Marilah kita lihat yang pertama iaitu di Malaysia. Iaitu terdapat di Pulau Rambia, Pulau Tiuman dan Pulau Redan. Mungkin murid-murid telah sampai di sini. Memang cantik kan? Okey, seterusnya mari sama-sama kita melihat lokasi di negara Thailand, iaitu Pantai Perai, Koh Samui dan Pulau Phi Phi. Manakala di Indonesia, contohnya ialah Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangka Selatan dan Pantai Barat Sumatera. Seterusnya di Australia, terdapat di Pantai Whitehaven dan Teluk Wineglass.
Yang terakhir di Amerika Syarikat, iaitu di Pantai Coast Guard dan Teluk Hanahuma. Setelah murid-murid mempelajari faktor yang pertama, iaitu faktor bentuk muka bumi, cikgu akan membincangkan pula faktor yang kedua, iaitu faktor saliran. Apa yang dimaksud dengan saliran, murid-murid? Mungkin murid-murid masih ingat ketika mempelajari topik ini semasa tingkatan 1, saliran di Malaysia. Saliran bermaksud sungai ataupun tasik yang mana boleh mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang mana saliran ini terbahagi kepada dua, murid-murid. Yang pertama iaitu kawasan yang bersaliran baik dan kawasan bersaliran buruk. Kawasan bersaliran baik ialah kawasan yang tidak bertakun air. Ianya banyak terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralung, cerung bukit dan tanah pamah. Tahukah murid-murid di manakah terletaknya kawasan bersaliran baik ini? Ianya terdapat di kawasan hutan hujan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer dan juga hutan Mediterranean. Kawasan bersaliran baik ini telah menjadi habitat kepada hidupan liar seperti rusa, kijang, mos, badak sumbu, harimau dan gajah. Manakala kawasan bersaliran buruk pula, murid-murid, iaitu kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakun air. Yang mana kawasan bertakun air ini akan membentuk kawasan ipaya air tawar. Manakala kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk paya air masin. Contoh tumbuhan yang terdapat di sini seperti pokok bakau, pokok nipah dan mengkuan. Manakala hidupan liar terdapat di kawasan bersaliran buruk ialah biawak, buaya, memerang, burung syaubil dan ular. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari faktor saliran yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, cikgu akan membawa murid-murid meninjau ke lokasi contoh hutan paya air masin dan hutan paya air tawar di beberapa buah negara. Marilah murid-murid, kita meninjau lokasi hutan paya air tawar di Malaysia, iaitu di Tasik Bera, Negeri Pahang, Delta Rajan dan Meludan, Negeri Sarawak. Manakala hutan paya air masin pula terdapat di Teluk Lahad Datu dan Teluk Merudu, Negeri Sabah, dan akhir sekali Kuala Gula di Negeri Perak. Seterusnya, di negara Thailand pula, hutan paya air tawar terdapat di To Daing dan Lembah Menan Chao Phraya. Manakala hutan paya air masin pula terdapat di wilayah Panga dan Pulau Phi. Di negara Brazil pula, contoh hutan paya air tawar iaitu di Patana Mato Grossense, manakala hutan paya air masin terdapat di Pulau São Vicente dan Teluk Santos. Murid-murid, selain daripada negara Malaysia, Thailand dan Brazil, di Australia juga terdapat hutan paya air tawar seperti di Barman Forest dan Kakandu National Park Northern Territory. Manakala hutan paya air masin terdapat di Daintree River dan Darwinshire. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan pembelajaran kita hari ini, murid-murid telah dapat mengenal pasti 4 faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan seterusnya murid-murid telah dapat menghuraikan 2 faktor iaitu faktor bentuk muka bumi dan saliran. Bagi siri yang kedua nanti, cikgu akan menghuraikan faktor tanah dan iklim
yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dalam bab yang sama, iaitu bab 3. Setelah murid-murid mempelajari apa yang telah cikgu kongsikan tadi, cikgu mengharapkan murid-murid terus meneraka rahsia dan keajaiban alam ini, kerana semakin banyak kita memerhati alam ini, semakin dekat kita dengan pencipta kita. Sehingga berjumpa lagi di siri akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.